اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 9, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 9, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan makna maklum itu, iaitu maklum, barang yang kelakuannya kelakuan barang, bahawa diketahui ia diketahui akan barang. Dan makna maklum itu iaitu makna maklum, barang yang kelakuannya bahawa diketahui ia. Maklum ni perkara yang diketahui. Itu maklum, perkara yang diketahui. Didatangkan makna maklum di sini, iaitu barang yang kelakuannya kelakuan barang tu. Macam mana barang tu, bahawa diketahui ia. Itu maklum. Maklum, barang yang diketahui. Itu makna dia lah. Maklum, barang yang diketahui. Itu maklum. Iaitu makna bagi maklum, barang yang kelakuannya macam mana barang tu, bahawa diketahui ia. Itu barang yang diketahui lah, maklum, barang yang diketahui. Ini sambungan makna bagi sifat ilmu. Makna bagi sifat ilmu, sifat yang nyata dengan dia, dengan sifat akan sekalian maklum. Itu makna bagi sifat ilmu, sifat yang ketiga daripada 7 sifat ma'ani, yakni sifat yang ke-9 daripada 20 sifat. Sifat ilmu, apa makna sifat ilmu? Iaitu sifat ilmu ni sifat yang nyata dengan dia akan sekalian maklum. Sekalian maklum ni sekalian barang yang diketahui daripada perkara yang wajib, perkara yang harus, dan perkara yang mustahil. Jadi ilmu ni satu sifat yang nyata dengan ilmu ni akan sekalian maklum, sekalian barang yang diketahui. Apa barang diketahui? Segala perkara yang wajib, yang harus, dan yang mustahil. Itu maklum. Kita macam mana? Ini bahasa Arab maklum ni. Kalau bahasa Melayu, ni orang tanya kita, kamu maklum tak lagi? Apa maksud dia? Kamu tahu tak lagi? Gitu dah. Saya maklum dah. Saya maklum lama dah. Apa maksud dia kita cakap gitu? Tapi maklum tu hak bahasa Melayu lah. Ni maklum ni asalnya bahasa Arab. Barang yang diketahui, itu isim maf'ul. Barang yang diketahui, itu maklumun. Barang yang diketahui. Contohnya
Ma'lumun fid dini bid-darurah. Ma'lumun fid dini bid-darurah. Barang yang diketahui pada agama secara mudah-mudah. Tu. Yang mana kita rukun iman yang keempatnya beriman dengan sekian Rasul. Yang mana Rasul 25 tu wajib kita beriman seorang-seorang. Kenapa? Kerana hak Rasul 25 tu dipanggil ma'lumun fid dini bid-darurah. Barang yang diketahui pada agama secara mudah-mudah, sebab Rasul 25 tu terang-terang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Itu contoh maklumun. Kita nak pergi pada maklum tu lah. Kita rukun iman yang keempat, beriman dengan sekalian Rasul. Kita beriman dengan sekalian Rasul-Rasul yang dilantik, yang dipilih dan dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita beriman secara ijmal, secara ringkas, secara kasar. Hak kita wajib beriman secara tafsil, secara seorang. Hak Rasul 25 tu wajib kita beriman seorang-seorang. Kenapa? Kerana Rasul 25 itu termasuk dalam ma'lumun fid dini bid-darurah. Maklumun barat perkara yang diketahui fid dini pada agama bid-darurah dengan mudah-mudah. Sebab apa Rasul 25 tu termasuk di dalam perkara agama yang diketahui mudah-mudah? Kerana hak nama Rasul 25 tu terang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Ada ni. Maka Rasul 25 wajib kita beriman secara seorang-seorang. Tak syarat hafal lah. Tak syarat hafal. Beriman seorang-seorang ni dengan bahawa apabila didatangkan satu-satu nama daripada Rasul 25, kita sudah imani ianya Rasulullah. Syuaib, kita sudah imani Syuaib Rasulullah. Lut kita sudah imani bahawa Lut Rasulullah. Ilyas Rasulullah. Ilyasa ni kita sudah imani ianya Rasulullah. Gitulah. Zulkifli kita sudah imani ianya Rasulullah. Syarat tak kita nak kena hafal 25 tu? Tak jadi kita orang tua nak hafal. Budak-budak bolehlah dia buat lagu. Apa tak ni? Hak Rasul 25 tu. Kenapa wajib diimani secara seorang-seorang? Sebab Rasul 25 termasuk dalam maklumun fid dini bid-darurah. Perkara yang diketahui pada agama secara mudah-mudah. Tak ngaji banyak pun boleh tahu. Tak ngaji tinggi pun boleh tahu. Tak ngaji dalam-dalam pun boleh tahu. Hak Rasul 25 ni tadilah. Sebab Rasul 25 ni namanya terang nyata disebut di dalam Al-Quranul Karim. Maklumun. Barang yang diketahui. Di sini. Dan makna maklum itu iaitu makna maklum. Barang yang kelakuannya. Kelakuan barang. Kelakuan ni macam mana barang tu? Satu kelakuan bahawa diketahui ia. Gitulah. Bunyi macam ayat payah sikit dah. Kemudian hak kita tadi tu lah hak bahasa kita tu. Maklum tu. Hak bahasa Melayu kita kan maklum juga. Maklumat. Maklum. Jadilah. Oh, kamu maklum tak lagi ceritaan tu? Oh, saya maklum lama dah. Kenapa? Tahulah maklum ni dah. Maklum ni tahu. Ni untuk maklumat je ni. Untuk maklum masing-masing. Maklum ni tahulah maknanya. Sini maklum ni isim maf'ul. Barang yang diketahui. Jadi makna sifat ilmu. Satu sifat yang nyata dengan sifat ilmu akan sekalian maklum. Akan sekalian barang yang diketahui. Apakah barang yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan ilmu? Dan iaitu barang yang kelakuannya baru diketahui ia,
tiap-tiap yang wajib seperti zat Allah dan sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah. Itu yang wajib. Dan hak maklum lagi ni yang diketahui oleh Allah, tiap-tiap yang harus seperti menjadikan alam atau meniada akan alam, dan tiap-tiap mustahil seperti menyengutui dengan Allah, seperti sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakah maklum barang yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan ilmu, barang yang diketahui oleh Allah yang bersifat dengan ilmu, tiap-tiap yang wajib. Mana? Seperti zat Allah dan sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni yang wajib ada, yang wajib sungguh. Mana? Zat Allah dan sifat kamalat, sifat kesempurnaan, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang wajib nyata bagi Allah yang bersifat dengan ilmu, yang wajib termasuk dalam maklum segala barang yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahuilah akan zat Allah sendiri. Allah mengetahuilah akan sifat Allah sendiri. Kita tahu tak zat tubuh kita ni? Tahulah, kita tak tahu. Kita tahu tak sifat-sifat yang ada di tubuh kita? Kita tahulah. Tahu macam mana? Tahu putih, tahu hitam, tahu mana besar, tahu kecil. Kalau zat kita tu kuruh, kita tahu kuruh, itu sifat. Zat kita tu gemuk, kita tahu gemuk, itu sifat. Memang kita tahulah. Zat kita tahu, sifat kita tahu. Allah mengetahui akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengetahui akan sekalian sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya yang kita beriman secara ijmal. Hak sifat 20 kita mengetahui dan berpegang secara tafsil. Sifat kamalat kita mengetahui dan berpegang secara ijmal. Ini kita maklum dah, ni disebut berulang kali. Sifat Allah bukan 20. Hak 20 tu wajib atas kita mengetahui dan berpegang secara detail, secara tafsil. Dan sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Tidak terhingga bilangannya. Apabila sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya, Allah mengetahui satu-satu sekalian sifat kamalat bagi Allah yang tidak terhingga bilangannya dengan pengetahuan yang tidak terhingga. Gitu je lah. Yang mana sifat kamalat bagi Allah ni hanya Allah yang mengetahui secara satu-satu. Para malaikat, para anbiya pun tidak mengetahui secara satu-satu akan sifat kamalat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sifat kamalat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terhingga bilangannya. Faham tak? Tidak terhingga bilangan. Kalau 1 juta banyak, tapi bilang-bilang ada hingga dia, ada suk dia. 1 bilion banyak, sama juga. 1 trilion sama juga. 1 trilion banyak sangat-sangat. Tapi kalau kita bilang-bilang ada hingga dia. Adapun sifat kamalat bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Ini kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal Allah.
mengenal akan sifat Allah. Mengenal akan sifat Allah secara ijma' tadilah sifat kamalat bagi Allah. Kita mengenal dengan bahawa kita mengetahui dan berpegang sifat kamalat bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Kita mengenal dengan bahawa mengetahui dan berpegang akan sifat 20 itu secara tafsil, secara detail. Ada ni. Bukan sifat kamalat bagi Allah ni ada bilangan yang ada hingga dak. La uhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsi. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La uhsi, tidak aku boleh menghingga. Sana'an 'alaika, akan pujian engkau ya Allah, kama asnaita 'ala nafsi, bagi engkau puji atas diri engkau sendiri. Sebab tak boleh nak hingga pujian atas engkau, sebab tidak terhingga sifat kesempurnaan bagi engkau. Tidak terhingga sifat kesempurnaan bagi engkau. La usi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsi. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hak yang wajib. Jadi Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak terhingga, yang tidak ada penghujung. Dan tiap-tiap yang harus, ini maklum. Yang mana dalam matan Ummul Barahim, wal ilmu al muta'alliku bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Bermula ilmu yang ta'alluq ilmu mengetahui akan sekalian perkara yang wajib dan akan sekalian perkara yang harus dan akan sekalian perkara yang mustahil. Jadi perkara yang diketahui oleh Allah maklum tadi, sekalian perkara yang wajib dalam matan Ummul Barahim kita, sekalian perkara yang harus dan sekalian perkara yang mustahil. Dan tiap-tiap yang harus, seperti menjadikan alam atau meniadakan dia, meniadakan akan alam. Yang haruh ni benda yang lain daripada zat Allah dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tu yang haruh lalu. Zat Allah, sifat Allah, perkara yang wajib. Yang wajib pada akal adanya, tidak tergambar pada akal tak adanya. Yang wajib pada akal sungguhnya, yang tidak tergambar pada akal daknya. Itu yang wajib. Yang harus ni kok, benda hak ada yang lain daripada zat Allah dan sifat Allah. Itu yang harus. Perkara yang ada selain daripada zat Allah dan sifat Allah, itulah benda perkara yang harus. Yang harus ada, yang harus tiada. Yang mana benda hak lain daripada zat Allah, hak lain daripada sifat Allah yang asalnya tak ada diadakan oleh Allah, kemudian akan ditiadakan oleh Allah. Maknanya benda ni benda harus ada, harus tiada. Harus ada, sekarang ada. Harus akal boleh terima kalau tiada. Memang jelas lah. Sebelum ada, memang tiada. Ada ni. Tiada akal boleh terima. Memang sebelum tu tiada. Ada akal boleh terima. Allah adakan kita. Adalah. Maknanya yang harus, yang diketahui oleh Allah, yang bersifat dengan ilmu adalah tiap-tiap benda yang ada selain daripada zat Allah dan sifat Allah, itu perkara yang harus ada, harus tiada. Zat Allah dan sifat Allah perkara yang wajib ada. Perkara yang wajib ada. Selain daripada zat Allah, selain daripada sifat Allah, adalah tiap-tiap barang yang harus ada, harus tiada. Malaikat, perkara yang harus. Syurga, perkara harus ada, harus tiada. Neraka, perkara yang harus ada, harus tiada. Harus tiada, memanglah malaikat asal tiada.
Syurga neraka asal tiada. Kemudian Allah mengadakan. Kenapa ini benda perkara yang harus ada, harus tiada. Jadi yang harus, perkara yang harus adalah benda selain daripada zat Allah, benda selain daripada sifat-sifat Allah. Zat dan sifat Allah adalah yang wajib ada, seperti menjadikan alam atau meniada akan diakan alam. Alam-alam ni tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Itu alam. Rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan bagi sekalian alam. Apa alam? Alam semesta termasuk. Alam cakrawala termasuk. Tapi alam bukan hanya alam semesta. Alam bukan hanya alam cakrawala. Alam termasuk kita. Termasuk kayu batu. Termasuk syurga neraka. Itu alam lah. Termasuk malaikat. Termasuk arash. Termasuk kursi. Termasuk kolam. Itu alam lah. Alam-alam ni kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap barang yang ada selain daripada Allah tu alam. Cuma kadang-kadang kita ni faham singkat. Alam semesta. Alam cakrawala. Betul lah termasuk. Kita alam lah. Sebab alam ni tiap-tiap perkara yang ada selain daripada Allah. Alam lah. Termasuk arash. Arash alam. Allah Rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuan. Alam menjadi marbuk kepada Allah. Apa marbuk? Yang dimiliki, yang direntohi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam adalah marbuk kepada Allah, yang dimiliki, yang direntohi oleh Allah. Jadi arash pun termasuk yang dimiliki, yang direntohi oleh Allah. Arash bukan tempat bagi Allah. Arash adalah marbuk kepada Allah. Mana dalilnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb bagi sekalian alam. Alam itu semuanya adalah marbuk bagi Allah, yang dimiliki, yang direntohi oleh Allah. Jadi arash termasuk alam yang dimiliki, yang direntohi oleh Allah, bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalil Allah tidak bertempat? Dalilnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Allah tidak bertempat? Sebab tempat adalah alam. Alam adalah marbuk kepada Allah, bukan tempat bagi Allah. Orang biasa duk tanya kan, apakah dalil Allah tidak bertempat? Dalilnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tempat adalah marbuk kepada Allah. Tempat tu alam. Arash alam. Langit alam. Bumi alam. Jadi alam ni menjadi marbuk kepada Allah. Arash menjadi marbuk kepada Allah, yang direntohi, yang dimiliki oleh Allah, bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil Allah tidak bertempat. Itu dalil arash bukan tempat bagi Allah. Sebab tempat adalah marbuk kepada Allah. Arash adalah marbuk kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini akidah suratul Fatihah. Dalam ayat yang lain tu lagi teranglah. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Itu lagi teranglah. Yang mana Al-Fatihah tu dia ada 7 dasar utama yang menjadi induk kepada satu Al-Quran. Sebab itulah Fatihah dipanggil Ummul Quran. Ummul Kitab. Apa Ummul Quran? Induk kepada Al-Quran. Jadi satu Al-Quran tidak lari daripada 7 dasar utama yang terkandung di dalam suratul Fatihah, yang wajib dibaca pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Yang Nabi menyatakan tidak ada satu surah pun yang diturun oleh Allah yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Kita bunyi surah lebih-lebih Yasin.
Surah lebih-lebih Qul huwallah, menepati satu Al-Quran. Surah lebih-lebih Qul ya ayyuhal kafirun, menepati 1/4 Al-Quran. Tak pernah pun kita sebut. Tak ada dah lah. Surah lebih, surah wajib baca dalam semayang tu lah. Mana? Suratul Fatihah. Tidak ada satu surah pun yang diturunkan oleh Allah yang menyamai Nabi kata dengan suratul Fatihah yang wajib dibaca pada tiap-tiap rakaat semayang. Yang mana satu Al-Quran terkandung makna dalam suratul Fatihah. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Rabb bagi alam. Di ayat yang lain wa huwa rabbul arsyil azim, Allah Rabb, Allah Tuhan bagi arah yang agung. Zul arsyil majid, Allah yang mempunyai arah yang mulia. Jadi arah ni adalah marbuk kepada Allah, yang dimiliki, yang direntahi oleh Allah, bukan tempat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dia ambil ayat ni. Summastawa alal arsh. Summastawa alal arsh, dia pun terjemah. Kemudian Allah Ta'ala berada di atas arah. Berada tu terjemahan terpesong dia. Quran tak kata begitu. Quran memang tak kata berada atas arah. Sebab berada tu bahasa Malaysia. Quran tak kata begitu. Tuhan kata istiwa alal arsh. Istiwa alal arsh. Istiwa ada belas makna. Berada atas arah, itu terjemahan orang yang terpesong. Quran tak kata. Tu dia yang kata. Dia yang kata. Berada atas arah. Bertempat atas arah yang selayaknya. Arah bukan tempat bagi Allah. Arash adalah marbuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang direntahi, yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi golongan terpesong ni, dia nak kehil lah ke mana-mana pun. Dia nak pusing, nak tarik. Quran yang kata Allah duduk atas arah. Ni lagilah golongan-golongan yang terpesong. Quran kata bila? Quran kata duduk atas arah. Duduk tu bahasa Melayu. Tapi memanglah istiwa ada makna qu'ud, duduk. Istiwa ada makna julus. Istiwa ada makna istikrar. Istikrar ni lah, kita duduk menetap atas latar ni, dia panggil istikrar lah tu. Memang ada. Jalastu alal kursi. Ni. Istawaitu alal kursi dengan mana apa? Jalastu alal kursi. Aku duduk atas kursi. Itu ada istiwa mana duduk, menetap. Tapi tidak ada jalan ulama Ahlussunnah Jemaah menterjemahkan istiwa kepada duduk ataupun menetap. Istiwa ada belas-belas makna. Apa maknanya? Serah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan terpesong, digambil letak makna. Itu bukan jalanan salaf. Jalanan salaf, ulama di awal Islam cukup mudah, cukup ringkas, cukup selamat. Serah makna kepada Allah. Tak salah letak mana? Atau bangga, jalan salaf cukup mudah, cukup ringkas, cukup selamat. Tak ada timbul pertikaian. Apa makna istiwa? Yang ada belas-belas makna. Serah kepada Allah. Dia ambil makna yang tidak selayaknya dengan Allah. Duduk atas arah. Apa tu? Duduk yang selayaknya. Inilah salaf. Kau tu bohong. Tak ada jalan salah seumpama tu. Lepas tu timbul dia kata khalah, salah. Ini berselisih. Tidak akan berselisih. Khalah tidak akan berselisih dengan salah. Sebab khalah ni ulama kemudian yang silsilahnya sampai pada ulama salaf. Cuma ulama khalah kemudian ni letak makna yang selayaknya bagi Allah. Istiwa mana Allah menguasai, memiliki arash. Itulah. Sebab mana menguasai, memiliki termasuk dalam makna istiwa. Tapi ulama salah dah. Duduk pun tak letak makna, memiliki, menguasai pun tak letak makna, serah kepada Allah. Selesai dulu.
Hok jadi timbul pertikaian ni bukan jalanan salaf. Golongan yang terpesong yang mengaku disalah. Ini dipunah ni. Golongan yang terpesong mengaku disalah. Walau salah, ulama di 3 kurung yang pertama, serah makna kepada Allah. Makna istiwa ada belas-belas makna. Termasuk duduk, termasuk menetap, termasuk menguasai, termasuk memiliki. Apa makna? Serah kepada Allah. Ulama khalaf letak makna selayaknya. Letak makna duduk tak selayaknya. Letak makna menetap tidak selayaknya. Menguasai, memiliki, layak. Sebab memang Allah menguasai, memiliki. Allah wa huwa rabbul arsyil majid. Memang Allah memiliki, menguasai akan arasy yang agung. Jadi yang harus ada ni adalah selain daripada zat Allah dan sifat Allah. Itulah alam. Alam, benda yang ada. Kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap barang yang ada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana lagi perkara yang maklum, perkara yang diketahui oleh ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dan tiap-tiap yang mustahil. Mana tiap-tiap mustahil? Seperti menyerutui dengan Allah. Seperti menyerutui dengan Allah. Mana seperti sekutu bagi Allah. Syarikul bari. Syarikullah. Sekutu bagi Allah. Itu tiap-tiap yang mustahil sekutu bagi Allah. Ada ni. Bukan hanya Allah Ta'ala jua zat Tuhan. Ada zat Tuhan yang lain selain daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mustahil. Ada zat Tuhan yang kedua selain daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ada. Zat Allah az-zat al-wajibul wujud. Zat yang wajib ada. Selain daripada zat Allah, ada satu zat lagi, ada satu diri lagi yang menjadi Tuhan. Itu mustahil. Allah mengetahui juga berkaitan dengan sekutu bagi Allah. Allah mengetahui macam mana sekutu bagi Allah ni tiap-tiap mustahil yang memang tak ada. Allah tahu macam mana sekutu bagi Allah tak ada. Allah tak tahulah. Tahu tak ada. Ke tak ada dah tahu? Tak ada tahulah. Ada pun tahu, tak ada pun tahu. Kita pun sama juga tau. Ada duit, tahu. Tak ada duit, tahu. Ada ni. Ada bini, tahu. Bini mati dah. Seorang sekarang ni, tahu. Tak ada bini. Hak ada pun tahu. Hak tak ada pun tahu. Jadi tiap yang mustahil ni barang yang tak ada dan ada sama sekali. Dah barang ni barang yang tak ada, Tuhan tahu macam mana? Tahu tak ada lah. Yang tahu kok tak ada. Jadi sekutu bagi Allah, Allah tak tahu. Tahu macam mana? Tak ada. Mana lagi yang mustahil? Dan tiada bersifat ia dengan sekalian sifat kamalatnya. Tidak bersifat dengan sifat kamalat. Dia biasa sebutnya lawan kepada sifat kamalat, sifat naqais, sifat kekurangan. Allah mengetahui akan sifat kekurangan tak ada di zat Allah. Gitu. Ni tiada bersifat dengan sekian sifat kamalat. Tiada bersifat dengan sifat kamalat ni mustahil. Bila tiada bersifat dengan sifat kamalat dengan makna bersifat dengan sifat naqais, sifat kekurangan. Sifat kekurangan mustahil bagi Allah. Allah mengetahui bahawa sifat kekurangan tak ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita berpegang secara ijmal. Allah bersifat dengan sifat kamalat yang tidak terhingga bilangannya.
Maha suci Allah daripada sifat naqais, sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Sifat mustahil, lawan pada sifat kamalat yang tidak terhingga bilangannya. Sifat kekurangan pun tidak terhingga juga bilangannya. Ada ni. Jadi Allah mengetahui akan bahawa sifat naqais, sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya, yang menjadi lawan pada sifat kamalat, tak ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengetahui yang wajib dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Allah mengetahui yang mustahil dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga bilangannya. Lawan pada sifat kamalat, lawan kepada sifat kamalat, sifat kesempurnaan, sifat naqais, tidak terhingga juga bilangannya. Allah mengetahuilah dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Mana sifat naqais? Sifat naqais, sifat kekurangan, ada permulaan. Lawan kepada sifat wajib, kidam, ada kesudahan. Lawan pada sifat wajib, baqa. Tu sifat kekurangan lah tu. Tuhan apa ada permulaan? Tuhan macam mana ada kesudahan? Mana sifat naqais? Ni lemah. Tu sifat naqais, lemah. Sifat kekurangan, Tuhan apa lemah? Jahil, buta, pekak, bisu. Tu sifat naqais belakalah tu. Allah mengetahui bahawa lemah tak ada di zat Allah. Jahil tak ada di zat Allah. Ada ni. Pekak, buta, bisu tak ada di zat Allah. Tu hak sifat naqais, sifat kekurangan, sifat mustahil, hak lawan bersifat 20 tu. Tapi sifat naqais lawan pada sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak ada terhingga bilangan. Sifat naqais pun tidak ada terhingga bilangan. Tak ada sud lah bilangan, tak ada kesudahan. Bilangan sifat naqais. Allah mengetahui satu-satu sifat naqais, sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya, tak ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara wajib Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Sifat yang mustahil Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Yang harus pula, yang harus pun tak ada penghujung juga. Mana yang harus? Yang berlaku di syurga tidak ada penghujung, yang berlaku di neraka tidak ada penghujung. Bukan begitu? Maka yang berlaku di syurga dan neraka, perkara yang harus pun tidak ada penghujung. Allah mengetahui akan sekian perkara yang harus, yang berlaku di syurga dan neraka dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Sebab perkara-perkara yang harus yang akan berlaku di syurga dan neraka tidak ada penghujung. Maka Allah mengetahui akan sekalian yang berlaku di syurga. Gerak diam ahli syurga dan neraka Allah mengetahui. Tapi gerak diam ahli syurga, gerak diam ahli neraka ada penghujung? Tidak ada penghujung. Allah mengetahui satu-satu gerak diam ahli syurga, gerak diam ahli neraka dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Tapi gerak diam ahli syurga ni bukan Allah mengetahui juga, bahkan Allah yang menghendaki, bahkan Allah yang menggerak diamkan. Berarti qada qadar pun tidak ada penghujung. Qada takluk iradah, qadar takluk qudrah, tidak ada penghujung. Mengetahui takluk ilmu, tidak ada penghujung. Sekarang bicara bab mengetahui. Allah mengetahui contohnya gerak diam ahli syurga dan ahli neraka. Mengetahui itu takluk ilmu, takluk tajrid qadim bagi ilmu. Allah mengetahui sedia kala akan sekian perkara yang harus dengan pengetahuan tidak ada penghujung. Contohnya gerak diam ahli syurga dan neraka tidak ada penghujung. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung.
Bukan hanya Allah mengetahui. Gerak diam itulah takluk iradah, takluk kudrah, qada dan qadar Allah. Tidak ada penghujung. Jadi takluk kudrah, takluk iradah, takluk ilmu, tidak ada penghujung. Jadi Allah mengetahui yang wajib dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Allah mengetahui yang harus dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Allah mengetahui yang mustahil dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Tak tercapai akal nak fikir pengetahuan Allah Ta'ala kok. Ada ni. Macam mana Allah mengetahui pada sedia kala, Allah mengetahui siap-siap dah pada sedia kala. Tanzil qadim. Allah mengetahui siap-siap sekalian pada sedia kala. Tapi apa yang diketahui Allah tidak ada penghujung. Macam mana Allah mengetahui siap-siap pada sedia kala? Ta'alluq qadim dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Itu tak capai akal kita nak memikir. Bukan nak memikir berkaitan dengan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Tak capai nak memikir ta'alluq bagi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mengetahui oleh Allah, maka ketika mana? Ketika mengetahui oleh Allah akan tiap-tiap yang wajib, tiap-tiap yang harus dan tiap-tiap yang mustahil. Maka ketika tiap-tiap yang wajib, yang harus dan mustahil diketahui Allah Ta'ala, artinya ta'alluq ilmu Allah dengan dia. Bukan ketiga Allah. Padahal ada titik dah tu. Tak ada titik. Atas ge tak ada titik dah. Ada tau. Maka ketiga ini. Bukan ketika ini. Maka ketiga ini. Mana ketiga? Yang wajib. Dan yang harus. Dan yang mustahil. Diketahui Allah. Allah tahu belakang tiga-tiga ni. Artinya, arti terakhir Allah, ta'alluq ilmunya ilmu Allah dengan dia, dengan ketiga-tiga ini. Wal ilmu al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilat. Dia ta'alluq ilmu ni dengan ketiga-tiga. Yang wajib Allah mengetahui, yang harus Allah mengetahui, yang mustahil pun Allah mengetahui. Hal ni nak balik pula kepada kita bicara kudrah iradah dahulu. Hanya kepada mumkinat saja. Hanya pada perkara harus saja. Nak balik pula situ. Soal. Jika ditanya orang kita. Jika ditanya orang kita. Jika ditanya oleh orang akan kita. Jika ditanya orang kita. Mana jika ditanya oleh orang, tanya ni akan kita lah. Orang tanya macam mana? Betapa? Macam mana? Ilmu itu, sifat ilmu tu, ta'alluq ia ilmu pada hukum akal yang tiga ini. Hak wajib, Allah Ta'ala mengetahui. Hak harus, Allah Ta'ala mengetahui. Hak mustahil, Allah Ta'ala mengetahui. Dan telah terdahulu, mana padahal telah terdahulu bahawa kudrah dan iradah itu tiada ta'alluq keduanya, tiada ta'alluq kudrah dan iradah, melainkan pada hukum akal yang satu. Mana? Iaitu hukum akal yang satu dengan sekalian mumkinat, dengan sekalian perkara yang harus. Nak balik pula kepada hak dahulunya. Kudrah iradah bertakluk kepada perkara yang mumkinat, perkara yang harus ada, harus tiada. Mana?
hanya satu daripada 3 hukum akal. Mana? Jaizat je lah. Ilmu 3 ni hukum akal yang 3. Yang wajib, yang harus, yang mustahil, Allah mengetahui belaka ni. Tapi kudrah iradah yang harus je. Berkait dengan takluk kudrah, mengada meniada, takluk iradah, menentu menetapkan. Hanya kepada perkara harus saja. Yang wajib tidak berkait kudrah dan iradah. Yang mustahil tidak berkait dengan kudrah iradah. Ni bulang. Sebab dahulu sudah bicara panjang di muka surat 9. Bicara panjang dah. Hak pembicaraan berkaitan dengan kudrah iradah hanya bertakluk pada perkara yang harus, tidak bertakluk pada perkara yang wajib dan perkara yang mustahil. Dia bicara dah panjang. Ini dia terulang. Jadi orang tanya balik kitanya, betapa ilmu ni tahu belaka. Yang wajib tahu, yang harus tahu, yang mustahil tahu. Padahal terdahulunya masa bicara kudrah dan iradah, takluk kudrah iradah hanya kepada hukum akal yang satu, iaitu perkara yang harus ada, harus tiada. Yang wajib tak berkait kudrah dan iradah. Yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Ini terulang balik. Jawab. Bahawasanya ilmu itu bukannya ilmu sifat yang memberi bekah. Bukan sifat yang memberi bekah. Sifat yang memberi bekah ni mengada meniada ni kudrah lah. Sifat yang bekah ni ni kudrah. Ilmu bukan memberi bekah. Faham tak ni? Maka sebab itulah, sebab ilmu ni bukan sifat yang bekah, ta'alluq ia ilmu pada hukum akal yang 3. Tuan tahu belaka? Tahu je. Bukan yang bekah. Bukan kata mengada meniada. Tak. Tahu. Hak wajib pun Allah Ta'ala tahu. Hak mustahil tak ada pun Allah Ta'ala tahu. Adapun kalau kudrah ni taksir, memberi bekah, mengada meniada. Jadi nak mengada yang wajib macam mana? Yang wajib ada sedia kala. Hak mustahil, mengadakan yang mustahil lah. Mustahil ni perkara yang tak terima nak ada. Ada ni. Sekutu bagi Allah tak terima ada. Anak bagi Allah tak terima ada. Isteri bagi Allah tak terima ada. Kudrah ni, ta'alluq dia, fungsi kudrah membekah dengan mengadakan. Mengadakan macam mana? Sekutu bagi Allah tak terima ada. Anak bagi Allah, isteri bagi Allah tak terima ada. Adapun ilmu ni tahu saja, bukan beri bekah. Sebab tu ilmu dia tahu semua. Hak wajib pun tahu, hak harus pun tahu, hak mustahil pun tahu. Sebab ilmu bukan sifat yang beri bekah. Sifat yang beri bekahnya adalah kudrah. Sifat kudrah yang beri bekah. Ada ni. Sifat kudrah lah yang beri bekah. Tapi kalau sebut kata sifat kudrah yang beri bekah, kena faham molek ni. Itu hanya isnad majazi. Bukan sifat kudrah yang beri bekah. Allah Ta'ala yang bersifat kudrah, yang memberi bekah, yang mengada, yang meniada. Bukan diri sifat tu yang beri bekah. Ada ni. Contoh-contoh. Kita balik kepada hak ikhtiar usaha kita, hak zahir ni. Hak majazi lah juganya. Yang mengada, yang meniada. Ni kita hak sandar pada kita asbab zahir. Yang buat tu, yang buat ni zat kita, tubuh kita ke sifat kudrah yang di tubuh kita? Zat kita. Bukan sifat kudrah yang di tubuh kita yang buat. Kalau kudrah yang buat, kita berehat, kita bersandar di kursi. Okey, kudrah, tenaga, kamu buat kerja lah. Ada? Tak. Yang buat kerja, kita yang buat kerja. Dengan kudrah yang Tuhan letak kita. Tapi hakiki Tuhan belaka. Bukan kita dan bukan kudrah yang ada di kita yang menggerak diamkan usaha kita. Semua tu af'alullah. Perbuatan tu pegangan kita. Jadi yang memberi bekah, yang mengada meniada, bukan sifat kudrah. Zat Allah yang bersifat ni sifat kudrah. Bukan kalau berpegang dengan zat, dengan diri kudrah. Bukan Allah Ta'ala.
Bukan Allah Ta'ala, bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang mengadakan. Bukan Allah Ta'ala yang mengadakan. Yang mengadakan sungguh adalah zat diri kudrah tu. Kudrah Allah Ta'ala ni. Zat diri kudrah yang mengadakan. Kufur pegangan tu. Kalau kita kata sifat kudrah yang mengada, isnad majazi. Sandar kepada sifat kudrah. Hakikinya Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat dengan kudrah, yang mengada meniada. Isnad majazi macam kita yang buat, kita yang gerak diam, kita yang mengada meniada. Itu pun samalah isnad majazi. Letak sementara kepada asbab zahir, gerak diam kita yang buat. Hakikinya Allah Ta'ala Tuhan yang bersifat kudrah, yang mengada, yang meniada. Jadi ilmu ni bukan sifat yang berbekah. Sifat yang berbekah adalah sifat kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sifat ilmu bukan sifat yang berbekah, maka ilmu mengetahui akan yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Bersalahan kudrah dan iradah itu. Maka kedua kudrah iradah ni sifat yang berbekah. Sifat yang berbekah ni sifat kudrah. Itu kembali kepada sifat kudrah. Dan menentukan. Ini kembali pada sifat iradah. Jadi ta'alluq kudrah iradah. Iradah menentukan akan ada kudrah mengadakan. Iradah menentukan akan tiada kudrah meniadakan. Hak tu ta'alluq kudrah dan iradah. Adapun ta'alluq ilmu, tahu saja. Ta'alluq kudrah iradah, kudrah memberi bekah. Iradah menentukan. Maka sebab itulah sebab sifat kudrah iradah sifat yang bekah dan menentukan. Tiada ta'alluq keduanya, kedua kudrah dan iradah. Tiada ta'alluq keduanya, kedua kudrah dan iradah, melainkan pada yang diperoleh membekah. Hak boleh membekah. Mana? Daripada Adam kepada wujud, daripada wujud kepada Adam. Jadi sekarang ni kudrah ni jenis dia membekah. Hak tak ada jadi ada. Hak ada jadi tak ada. Jadi kudrah ni pun dia akan pergi kepada perkara yang terima ada, terima tiada. Mana perkara terima ada, terima tiada? Perkara haruslah. Yang wajib tak terima tiada. Yang mustahil tak terima ada. Kudrah ni hak tak ada diadakan, hak ada ditiadakan. Jadi kudrah ni mengada dan meniada akan barang yang terima ada, terima tiada. Mana yang terima ada, terima tiada? Yang haruslah. Yang wajib, yang wajib tak terima tiada. Yang wajib pula ada sedia kala. Ada ni. Sekarang ni Allah ada. Nak meniadakan, tak terima tiada. Nak mengadakan, ada sedia kala. Mengadakan yang sudah ada sedia kala, tahsilul hasil panggil. Tu sia-sia. Kalau mustahil pula, mustahil tak terima ada. Kudrah ni mengada. Sekutu bagi Allah, tak terima ada. Anak bagi Allah, tak terima ada. Isteri bagi Allah, tak terima ada. Dah kudrah ni peseng dia, peseng mengada. Dah kalau gitu gak meniada. Sekutu bagi Allah tak ada sedia kala. Anak isteri bagi Allah tak ada sedia kala. Hak tak ada nak dia tak ada kan. Jadi kudrah mengada meniada, itu taksir, itu ta'alluq kudrah. Maka kudrah mengada meniada akan perkara yang harus, yang terima ada, terima tiada. Hak tu hak bekah, tu kudrah. Dan menentukan pula, menentu ni iradah. Iradah ni menentu. Pada ni iradah terjemah kehendak. Ta'alluq iradah taksis, menentu, menetap, memutuskan.
Ada ni. Terjemuh kudrah, kuasa. Ta'alluq kudrah, mengada meniadakan. Taksir. Kita terjemuh kudrah dengan kuasa. Ta'alluq kudrah, taksir, mengada meniada. Membukah. Sifat iradah terjemuh dengan kehendak. Ta'alluq iradah, fungsi iradah, taksis, menentu, menetap, memutuskan. Sekarang timbul pula ajaran pelik. Allah kehendak, tapi Allah tidak menentukan. Ha ni, timbul sekarang. Allah kehendak Fir'aun kafir, tapi Allah tidak menentukan Fir'aun kafir. Ni, digi mana ni? Mabuk ni. Sekarang ni jangan kalau mabuk air ketung lah. Ada ni. Allah kehendak Fir'aun kafir, tapi Allah tidak menentukan. Kehendak tu iradah, menentu tu ta'alluq iradah, taksis. Saya ada terbaca, ni perkara yang buruk lah, yang buruk. Adalah orang kita sama-sama ambil pengajaran lah atas perkara buruk yang berlaku ni. Hakikinya kesemua tu ketentuan Allah Ta'ala belaka. Ada ni. Maka kita yang tidak melakukan, yang melakukan keburukan tak boleh sandar kepada Allah. Kita yang nak ambil pengajaran atas perkara buruk yang dilakukan, menyebabkan kena hukum. Dia melakukan perkara yang buruk, perkara yang jahat. Buruk jahat ni bukan sebarang-sebarang. Menghina Nabi SAW, yang hukumnya kafir. Hukum kafir, bila mati jenazahnya haram dimandikan, dikapankan, disemaykan, dikebumikan. Tapi siapa yang akan menetapkan hukum kafir? Pihak berkuasa. Jelas-jelas seseorang menghina Nabi SAW, mana orang berkuasa agama tetapkan dia sudah kafir, sehinggalah dia bertaubat kembali. Tak ada. Hak jatuh hukum tu itu hal lain. Status orang yang menghina Nabi ni kafir. Bukan orang lain yang boleh menetapkan kafir-kafir ni. Pihak berkuasa lah menetapkan mereka kafir. Tiba-tiba mati, senanglah kafir. Macam orang yang inti hadis. Inti hadis, tolak hadis Nabi, kafir. Tapi tidak ada ketetapan daripada pihak berkuasa status agama mereka. Bila mati sahaja, susahlah. Macam jenazah orang inti hadis ni. Mati dah orang inti hadis ni. Macam ni jenazah dia. Sebab nak menetapkan kafir-kafir ni bukan kita. Pihak berkuasa. Pihak berkuasa selama-lama ianya tolak hadis, anti hadis. Tapi pihak berkuasa tidak menetapkan status agama dia. Sampai masa mati, nak macam mana? Pada ni. Kena tegahlah. Hak kafir, isytiharkan kafir. Perintah supaya bertaubat kembali. Isytiharkan kafir murtad. Kerana terang-terang hina Nabi SAW. Kemudian perintah supaya bertaubat kembali. Jangan biarkan begitu. Dahlah hukuman tu ringan. Jadi hina Nabi ni ringan je hukuman. Hina Nabi ringan je hukuman. Kalau hina raja, hina Nabi murtad kafir ni nazbillah, hukuman dia macam mana? Denda sahaja. Kalau hina raja, tanda ni bukan kata boleh hina raja, jangan salah faham. Hina raja mesti ada peraturan undang-undang untuk menghukum. Bukan kata boleh hina raja, bukan. Salah hina raja. Tapi hina Nabi, hak memang kafir, hukumannya macam mana? Merdeka 60-70 tahun dah. Merdeka 60-70 tahun dah. Mana je hina Nabi SAW, hukumannya kada tu je.
Ini salah faham bukan kata boleh hina raja. Jangan salah faham. Hina raja kena hukum. Tapi hina Nabi tu kafir. Hukumnya hukum bunuh dalam agama kita. Hukumannya cukup ringan. Faham tak ni? Lepas tu macam mana pihak berkuasa nak menetapkan. Itu hukum kedudukan dia ni. Murtad kafir dan pemerintah kena suruh perintah dia bertaubat. Itu gitu. Pada ni. Jadi adalah orang kita kena ambil pengajaran, pengiktibaran lah apa yang berlaku. Pada ni. Lepas tu dia pun sandarlah ke semua tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang marah lalu. Mana mungkin perkara jahat ketentuan Allah. Kalau begitu, orang mencuri, orang menyamuk, orang merampok, orang membunuh, ketentuan Allah juga ke? Kalau ketentuan Allah, apa pula Allah letak akal di kepala kita? Jadi orang tiga balak ketentuan Allah pada perkara jahat pula. Kena ramai orang yang berpegang perkara jahat bukan ketentuan Allah. Atau timbul perkara jahat Allah kehendak tapi Allah tidak tentukan. Fir'aun kafir Allah kehendak tapi Allah tidak tentukan. Kehendak tu iradah. Menentu tu takluk iradah, takluk takhsis. Ini menentu ni. Ni menentu. Ini takluk kepada iradah. Mewi bekah takluk kepada kudrah, taksir. Jadi hak iradah ni menentu. Takhsis. Allah kehendak tapi Allah tidak menentu. Tapi komen kemudian tu adalah seorang dua. Memanglah ketentuan Allah belaka. Tapi ada lah. Kalau gitu mencuri, menyamung, merampok, membunuh orang, takkan ketentuan Allah. Pada ni. Mana Allah tidak menentukan perkara jahat. Mungkin timbul kok lain. Dan menentu pula pada tempat sesuatu dan pada masa sesuatu dan lainnya seperti yang telah dahulu bicara keduanya dinamai akan dimakan itu mungkinat bersalahan yang wajib dan mustahil. Mana menentu pula pada tempat sesuatu pada masa sesuatu menentu. Adanya bila, adanya pada waktu mana, geraknya di mana, geraknya pada waktu mana. Jadi yang berlaku di kita sesaat adalah perbuatan Allah. Yang Allah perbuat sesaat kepada kita ni adalah datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Seperti yang telah dahulu bicara keduanya, kedua-kedua iradah dinama akan yang demikian itu. Yang demikian perkara yang berbekah oleh kudrah. Perkara yang menentukan oleh iradah mungkinat. Bersalahan wajib dan mustahil. Maka tiada diperoleh keduanya kedua-kedua iradah pada perkara yang mustahil seperti diperoleh pada mungkinat, pada perkara yang harus ada harus tiada. Jadi hak wajib, hak mustahil tak berkait dengan kudrah dan iradah. Ni kita ni sebut berulang kali ni. Orang kadang-kadang dia bertanya akan perkara yang mustahil. Allah kuasa, Allah kuasa. Allah kuasa tak nak mematikan Allah sekejap. Allah mati itu mustahil. Kuasa ke tak? Bukan mustahil, tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab kuasa tak betul sangat-sangat. Jawab lemah pun tak betul juga. Sebab apa? Tidak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala akan perkara yang mustahil. Itu je. Perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Tapi kita sebut secara ringkas, Allah mengetahui sekalian perkara. Allah kuasa atas sekalian perkara. Allah melihat akan sekalian perkara. Allah mengetahui akan sekalian perkara yang wajib, yang harus, yang mustahil. Allah kuasa atas sekian perkara yang dikehendaki oleh Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir
dai Allah atas sesuatu amat kuasa. Syai'in yurad, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendak kita lelaki. Allah pun mengadakan kita lelaki. Allah kuasa tak nak mengadakan kita perempuan. Bila Allah kehendak kita lelaki, Allah buat perempuan, itu perkara mustahil. Sebab kalau Allah kehendak pada asal kita lelaki, Allah buat kita jadi perempuan, jadi dipanggil lupa lala. Macam kita buat keputusan lain, kita buat ketetapan lain, siapa time buat kok lain. Sebab apa? Kita lupa. Jadi Allah kuasa atas tiap sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dai Allah atas satu amat kuasa. Syai'in yurad, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengetahui sekalian yang wajib, yang harus, yang mustahil. Allah kuasa atas sekalian yang harus. Allah melihat akan sekalian yang ada. Di situ pula. Sebab pergi kepada samuk dan basar, takluknya kepada maujudat, perkara yang ada. Ada yang wajib, Allah melihat. Ada yang harus, Allah melihat. Allah melihat akan zat Allah yang adanya wajib. Allah melihat akan sifat kudrat Allah yang adanya wajib. Allah melihat akan zat kita yang adanya harus. Allah melihat akan sifat kita, sifat putih, sifat hitam kita. Benar? Ini hak ada yang baru. Jadi Allah melihat akan sekalian yang ada. Yang tak ada Allah tidak melihat. Sekutu bagi Allah tak ada, Allah tidak melihat. Anak bagi Allah tak ada, Allah tidak melihat. Sebab tak ada. Isteri bagi Allah tak ada, Allah tidak melihat. Tapi Allah mengetahui akan perkara yang mustahil. Jadi Allah mengetahui segala-gala yang wajib, yang harus, yang mustahil. Allah kuasa atas segala-gala yang harus, yang dikehendaki oleh Allah. Allah melihat segala-gala yang ada. Jadi tak sama sekalian yang diketahui oleh Allah, tak sama sekalian yang Allah Ta'ala kuasa, tak sama sekalian yang Allah Ta'ala melihat. Sebut sekalian lah, tapi tak sama apa di sekalian yang Allah Ta'ala tahu, yang wajib, yang harus, yang mustahil. Apakah sekalian yang Allah Ta'ala kuasa, perkara yang harus, yang dikehendaki oleh Allah. Apakah sekalian yang Allah Ta'ala melihat, sekalian perkara yang ada. Ni perici yang panggil. Perici pengajian kaedah sifat 20. Wa huwal muwaffiqu a'lam wal hayatu wa hiya la tata'allaku bi syai'in. Sambung matan ummil barahi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.